Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni, lebih tepat adalah semalam, Dr. Mala dia telah update satu video yang cukup menarik untuk kita berikan reaction dan video ini telah dipublishkan di Facebook beliau. Saya tak tahu tempat lain, mungkin di TikTok juga kot. Tetapi dekat Facebook beliau pun dia ada upload video ini. Jom kita tengok video ini sama-sama. Kita baru habis Pawali minggu Pawali kan. So saya tengok ramai yang berpakaian bertemakan tema Bollywood dan banyak majlis yang bertemakan Bollywood. Jadi saya rasa terpanggil untuk tegur sedikit. Bila you all mengenakan pakaian tema Bollywood ni, terutamanya kepada yang wanita. Okey, sebab pemakaian tema Bollywood ni dia ada dua komponen. Satu komponen bangsa India, yang kedua adalah komponen agama Hindu. Jadi kalau you all nak pakai tika yang cantik dekat atas tika, mas tu dia bersambung tu daripada kita panggil tika ataupun neti cuti, itu adalah budaya, tak ada masalah. Kalau you nak pakai sari ataupun lenga, itu adalah budaya, tak ada masalah. You nak pakai rantai cantik-cantik, nak pakai gelang, nak pakai cincin, subang hidung, subang pun, itu adalah budaya, tak ada masalah. Budaya Hindu lah budaya Hindu. Saya ada tengok rakan-rakan beragama Islam pakai potu. Tak boleh ya guys, potu ni adalah agama Hindu. Potu yang dekat sini Pemakaian potu ni, kalau tengok sepatutnya wanita yang telah berkahwin, kita orang akan pakai warna merah. Wanita yang belum berkahwin akan pakai warna hitam. Tapi ini pun agak berubah-ubah sedikit mengikut kawasan geografi mereka di India. Tetapi secara umumnya itu adalah kebiasaan merah untuk yang telah berkahwin, hitam yang tak berkahwin. Tapi dia telah dimodernkan lah. Kalau saya pakai baju biru, saya pakai potu biru. Kalau saya pakai baju hijau, saya pakai potu hijau. Dia dimodernkan sedikit. Walaupun ianya komponen agama. Sama macam tudung kan. Tudung kan dah jadi boleh lilit-lilit lah, boleh pakai macam serban lah dan sebagainya kan. Dia telah dimodernkan. Sama juga yang ni sindur ataupun kita panggil bindi. Ini pun sindur, agama bindi juga. Ini bukan budaya. So you all jaga-jaga pakai potu dengan bintu ketika tema Bollywood ni. Takut jatuh apa-apa hukum. Saya tak pastilah dari segi agama Islam tu hukum syirik ke apa ke. You all kena check dengan ustaz-ustazah. Saya tak pasti. Cuma sebagai seorang yang beragama Hindu yang banyak berkawan dengan dengan orang-orang Islam, kawan-kawan Islam Melayu terutamanya, saya tahu macam mana kawan-kawan saya sangat-sangat menjaga hukum syirik, hukum murtad, hukum haram semua sangat-sangat penting untuk you all. Jadi be careful bila anda mengenakan tema Bollywood, jangan sampai tersasar. Peringatan yang penting. Yang bangsa dan budaya sahaja, berhati-hati dengan komponen agama Hindu. Okey? Kalau ada apa-apa yang saya tegur ni salah silap, minta maaf. Minta juga kalau ada yang arif dengan agama Islam, ustaz-ustazah ke mana-mana PU ke, boleh betulkan. Ini cuma pesanan ikhlas daripada saya. Terima kasih Dr. Mala di atas satu peringatan yang cukup bagus untuk kita. Saya nak baca komen. Saya tak baca lagi komen-komen ni, saya nak baca. Okay. For the first time, Namat Bukhari Abu Bakar, I have seen other religions send a good message to our Muslim due to respectful in our believers. Saya sangat hargai dan berterima kasih atas penerangan dan pencerahan Dr. Mala tentang agamanya. Bagi mereka agama mereka, bagi kami agama lakum dinukum waliyadin. Terima kasih Dok kerana saling berkongsi kebaikan. Moga Dr. Mala dikurniakan hidayahnya, diberikan kesihatan yang baik untuk terus berbakti kepada seluruh agama tanpa mengira bangsa dan agama. Saya juga perkara yang sama saya berkongsi dengan Namat Bukhari Abu Bakar ni. Saya berkongsi perkara yang sama, iaitu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Mala di atas penerangan yang cukup bagus ini, dan inilah yang dianggap sebagai keluarga Malaysia yang sebenar-benarnya. Dan ada banyak lagi komen-komen ni 7,000, tapi saya nak baca 1-2 saja. Putri Lavender 2, dia kata finally thank you for speak up doktor. Kang ada yang cakap ala it's just a costume, then tell me why it is big deal when it's Christmas for a mall worker
is wearing a Santa hat? Oh, ini satu persoalan yang bagus bila disebut berkaitan tentang isu bahasa Hindu, bagaimana pula dengan perumpamaan atau keserupaan dengan orang Kristian pada isu memakai hat, Santa hat tu kan. Bagus juga persoalan daripada Puteri Lavender. Panir Selvam ni orang India juga saya rasa. Doktor, bindu yang pakai menggunakan sindor atau turmeric saja tak boleh pakai oleh orang Islam. Bindu merah digunakan sebagai simbol perempuan sudah kahwin. Warna hitam yang terbuat dari beras sebagai kanak-kanak dan remaja saja sebagai penutup cakra fungsi di badan. Yang sekarang bindu atau bindi yang berwarna-warni sebagai hiasan saja, seperti pakai hairband, hair clip. Kalau tidak pakai inai pun tak apa. Yang ni Panir Selvan dia sebut ni okay, tapi bagus celoteh Dr. Mala balas kata-kata ataupun komen daripada Panir. Dia kata, Panir Selvan, you have to faham hukum syirik to understand what I'm telling in this video. Even if there is overlap between culture and religion, to my understanding it is syirik. As for me, I'm always with potu and bindi due to religion, not culture. Anyways, as I mentioned in the video, kalau salah minta maaf. Bagus tapi itu orang India. Tia Zara Azmi dia kata, a truly Malaysian yang sayangkan kaum senegara yang hormati agama lain. Thank you doktor, semoga jadi iktibar pada semua. Dr. Mala tahu netizen ni kalau ustaz-ustazah tegur pun ada je melawan. Nah, biar dia tegur senang sikit, Islam yang nak faham. Agak cantik, ada banyak lagi komen-komen yang saya rasa tidak toksik yang ada dekat Facebook Dr. Mala. Anda boleh rujuk Facebook Dr. Mala, celoteh Dr. Mala, anda boleh tengok dekat situ, anda boleh ambil manfaat juga. Dan isu bindu ataupun potu, dia kita kalau perbincangan kita sebut al-hukmu ala tasawwur, hukum berdasarkan kepada gambaran. Sekarang ni Dr. Mala dah sebut berkaitan tentang gambaran itu. Mereka memakai bindu dan juga memakai potu sebagai isu-isu agama, bukan lagi isu nak ikut Shah Rukh Khan ke, nak ikut Priti Zinta ke. Tak ada isu ni. Yang ni ia adalah isu agama. Yang kita tahu bahawa kita kena jauh daripada syirik, dan Dr. Mala sebut ini adalah isu agama dan ia boleh membawa kepada syirik. Dan itu yang dia sebut, dan saya bersetuju dengan apa yang beliau sebutkan. Dia ada banyak, bukan sekadar isu syirik, tetapi isu yang lebih besar, sebab isu syirik ini dia ada kepada kepercayaan terhadap meletakkan bindu dan juga meletakkan potu itu. Dia ada isu sakti, nanti kita akan jelaskan lagi. Tetapi antara isu yang berat juga ialah isu penyerupaan kepada sesuatu agama. Kalau penyerupaan kepada sesuatu bangsa, macam kita nak bagi pakaian kita mungkin secara umum macam Priti Zinta, ataupun nak bagi baju kita macam Aishwarya Rai. So mungkin itu tidak menjadi masalah sekiranya adab-adab dan etika agama yang lain diikuti, seperti menutup aurat, tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat. Tak boleh lah awak bagi nampak pusat macam mana mereka duduk menyanyi lagu Bollywood tu. Tu tak boleh lah. Nampak tak? Tapi sekadar pakaian yang mengikut adat itu tidak menjadi masalah. Macam kita pergi dekat negara Arab, mereka pakai pakaian Arab, dan pakaian Arab ni juga di setiap tempat, Arab Yaman, Arab Mesir, Arab Saudi, semua mereka memakai pakaian yang berbeza-beza. Jadi tidak menjadi masalah untuk kita memakai pakaian adat, tetapi adat itu mesti mengikuti syariat. So macam tu lah. So Dr. Mala sebut berkaitan tentang subang kat hidung, apa dia panggil apa? Subang kat hidung lah, tak tahu lah. Kan subang kat hidung, subang kat telinga, apa semua tu. Yang tu juga mesti ikut panduan-panduan agama. Jadi macam tu keadaan dia. Terima kasih banyak Dr. Mala. Saya nak baca satu kenyataan daripada Mufti Wilayah Persekutuan yang mungkin kita boleh ambil manfaat daripada hal ini. Ada orang tanya hukum memakai bindi dan sari dalam Islam. Bindi yang ni yang atas ni bindi, dan juga sari, pakaian sari tu. Berbalik kepada persoalan yang diajukan serta perbahasan yang diberikan, dapat disimpulkan bahawa hukum memakai bindi di dahi adalah haram kerana ia merupakan simbol atau identiti yang digunakan di dalam agama Hindu. Tak boleh. Apa yang Dr. Mala sebut tadi memang tak boleh. Memang betul lah apa yang Dr. Mala sebut tadi. Kemudian persoalan memakai sari, pakaian tu. Islam tidak melarang umatnya untuk memakai pakaian tradisional bangsa lain selagi mana pakaian tersebut bukan pakaian ritual agama dan pakaian rasminya.
seperti pakaian sari tadi. So tak ada masalah. Saya ambil sedikit-sedikit dekat sini. Apa yang dimaksudkan dengan bindi? Bindi merupakan perhiasan yang sangat penting bagi penganut agama Hindu, iaitu dengan meletakkan tanda pada dahi di antara kedua-dua bulu kening, dan ia juga disebut sebagai tika, potu, sindor dan sebagainya lah. Potu ni tadi Dr. Mala dah sebut, tu ni yang dekat dahi, dekat sini. Bindi dekat bahagian atas ataupun sindor dekat bahagian atas. Macam-macam lain lah. Saya percaya istilah-istilah ni walaupun mungkin disebut dengan sama, tetapi mungkin secara spesifiknya mungkin mustalahat daripada agama Hindu mungkin ada sedikit perbezaan di antara tika, potu, sindor, tilak, tilakam dan kumkum. Dengan saiz kecil atau besar berbentuk bulat. Bindi dihias pada dahi yang diambil dari perkataan Sanskrit iaitu bindu, membawa maksud sebagai mistik mata ketiga bagi seseorang. Sebab tu tadi mula-mula Dr. Mala sebut bindi, lepas tu disebut bindu. Okey, bindi dan bindu tu sebenarnya benda yang sama, iaitu mata ketiga. Mitos dan kepentingan bindi apabila diwarnakan sebagai warna merah yang digunakan secara tradisional disebut sebagai sindura atau sindor, yang membawa maksud merah dan mewakili sakti, kekuatan. Ia juga membawa maksud sebagai simbol cinta. Begitu juga sebagai petanda yang baik. Ni benda yang baik, sindor yang diletakkan di kuil. Ini kepercayaan sial mial, kepercayaan kepada untung dan tuah. Ini tidak ada di dalam agama Islam. Begitu juga sebagai petanda yang baik, sindor diletakkan di kuil atau ketika hari perayaan dicampurkan dengan kunyit yang berwarna kuning, melambangkan kecerdikan, terutamanya ketika berada di kuil-kuil yang dikhususkan untuk sakti, Lashmi dan Vishnu. Dan etika pemakaian di dalam Islam, kita memakai pakaian yang baik secara umumnya begitu, tetapi tidak boleh menyerupa dengan agama lain. Sebab tu Jabatan Mufti Wilayah dah sebut, sebagai umat Islam menjaga akidah merupakan perkara yang penting. Oleh itu menjauhkan diri daripada segala bentuk ritual agama, ibadah agama lain merupakan perkara yang wajib bagi umat Islam. Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, iaitu dalam surah Asy-Syura ayat 15. Dalam etika pemakaian dan perhiasan, saya sudah sebut tadi, Nabi SAW sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia adalah daripada kalangan mereka. Hadis ni riwayat Imam Abu Dawud. Imam As-San'ani, dia syarahkan hadis, dia kata, wal hadithu dalun ala anna man tashabbaha bil fusaqi kana minhum aw bil kuffari aw bil mubtadi'ati fi ayyi syai'in mimma yakhtassuna bihi min malbusin aw markubin aw hayatin. Dan hadis ini menunjukkan ke atas mereka yang menyerupai golongan fasik, golongan kafir atau pembuat bid'ah pada setiap sesuatu yang dikhususkan dengan mereka seperti pakaian, tunggangan atau perilaku mereka, maka ini termasuk daripada kalangan mereka. Anda boleh rujuk dalam Subulus Salam jilid yang kedua muka surat 646. Imam Nawawi rahimahullah, imam tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, menyatakan bahawa seseorang yang memakai pakaian khas pada hari Kristian, dia tidak kafir kecuali jika disertai dengan niat mengikut i'tikad mereka. Hal ini seperti yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, pandangan ashab Asy-Syafi'iyah dalam kitabnya. Mungkin dalam Rawdatul Talibin, dalam Rawdatul Talibin disebut, waqtalafu fi man wada'al qalansuwah al-majusi ala ra'sihi was-sahihu annahu yakfur. Qultu as-sawabu annahu la yakfuru fi mas'alati tamanni wa ma ba'daha idza lam takun niyatan. Dan berbeza pandangan berkaitan masalah bagi sesiapa yang memakai qalansuwah. Qalansuwah ni kopiah. Qalansuwah ni adalah kopiah golongan majusi di atas kepalanya. Dan menurut pandangan yang sahih, ini adalah istilah di dalam mazhab Syafi'i yang disebut sebagai as-sahih. As-sahih, al-asah dan seumpama dengannya, al-masyhur dan seumpama dengannya, ini adalah mustalah di dalam mazhab Syafi'i. As-sahih sesungguhnya melakukan perbuatan yang kufur. Pandangan yang as-sahih menyatakan bahawa ia adalah perbuatan yang kufur. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata, aku berpendapat. Maksudnya dia bercanggah dengan pendapat as-sahih tadi. Dia kata as-sawab, yang betulnya, yang tepatnya, sesungguhnya seseorang itu tidak kafir pada masalah apa yang mengharapkan yang haram menjadi halal, dan selain daripada itu jika tidak disertakan dengan niat. Maksudnya tidaklah sampai ke tahap orang itu kafir, melainkan dia kena ada hubungan dengan niat. Kalau niat dia memang nak pakai itu, memang nak bagi serupa dengan orang kafir, memang hang dah termasuk di dalam isu-isu yang boleh terkeluar daripada agama. Inilah yang dia Dr. Mala sebut tadi, dan kebimbangan beliau terhadap kawan-kawan dia. Baik sahabat-sahabat, ada lagi beberapa
hadis yang anda boleh rujuk juga di dalam website Mufti Wilayah Persekutuan yang bagus untuk awak buat semakkan di dalam isu ini. Jadi sahabat, kita nak kena pastikan apa yang kita amalkan, yang kita lakukan bukan sekadar melihat orang buat begitu lalu kita pun mengikut seperti mana orang buat begitu. Tetapi kita ada implikasi agama di dalam setiap apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu Nabi SAW sebut bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku ini dibangkitkan untuk nak pergi tunjuk the best akhlak. So kita akhlak yang terbaik adalah akhlak di dalam bab ibadat. Akhlak juga di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau orang ajak kita datang ke majlis pakai tema-tema tertentu, mungkin kita boleh ikut apabila ia bertepatan dengan agama. Tapi kalau dia dah merapu macam buat tema pakaian hantu lah, pakaian hantu ini semua tema-tema yang merapu, merepek, meraban, tak payahlah awak nak ikut dengan tema-tema seperti itu. Kalau tema-tema itu tidak memberikan sesuatu masalah kepada isu agama kita, silakan nak pakai baju apa. Pakai baju India ke, nak pakai baju Parsi ke, nak pakai baju Arab ke, nak pakai baju kebudayaan bagi bangsa masing-masing ataupun suku masing-masing, nak pakai pakaian Dayak, nak pakai pakaian Kadazan, nak pakai pakaian apa lagi, silakan, tak ada masalah. Bidayuh ke, kan? Silakan, tak ada masalah selagi mana bertepatan dengan etika agama. Kalau dah memang pakaian itu dah lah menyerupai agama orang lain, lepas tu dengan tidak menutup aurat lagi dan seumpama dengannya, maka kita perlu hindari perkara-perkara seperti ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang menonton. Saya berharap moga video hari ini ada manfaat. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, sekarang di YouTube kita ada satu butang super thank yang anda boleh tengok dekat bawah video saya. Dekat situ ada tekan thanks, anda boleh tekan butang berkenaan dan anda boleh belanja saya beberapa banyak yang anda suka. RM6 boleh, RM15 boleh, RM30 boleh, RM150 boleh. Silakan, tidak menjadi masalah untuk anda nak belanja saya, silakan. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. InsyaAllah kita bertemu pada video reaction yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.